Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita menjaga syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mempertemukan kita pada malam ini. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan insya-Allah pada malam ini kita kembali menyambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Tajul Arus yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu, berkenaan dengan baik-baik kalimah hikam ataupun kalimah hikmah yang dikarang oleh beliau, yang beliau juga adalah pengarang kepada Kitabul Hikam yang sangat masyhur, yang dibaca boleh dikatakan satu dunia memiliki kitab tersebut dan dihuraikan, dicarahkan oleh para ulama. Maka kita sampai kepada kalam hikamnya, iaitu siapakah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala Allah taala hikayatan an Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina Muhammadin afdalus salati wa atammus salam. Faman tabi'ani fa innahu minni. فمفهوم هذا أن من لم يتبعه ليس منه. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا المصطفى أزكى صلاة والسلام إن بني من أهلي. فأجابه سبحانه بقوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع، وإن كان أجنبيا كالسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. والمعلوم أن سلمان من أهل الفارس، ولكن بالمتابعة قال عنه صلى الله عليه وسلم تعليما. فكما أن متابعة تثبت اتصال كذلك عدمها يثبت الفصال. Apa kata musannif rahimahullah? Allah Ta'ala telah berfirman
menghikayatkannya tentang Nabi Ibrahim Khalilullah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Surah Ibrahim. Sesiapa yang mengikutiku maka sesungguhnya dia termasuk dalam golonganku. Maka difahami daripada ucapan ini bahawasanya sesiapa yang tidak mengikuti baginda alaihi wassalatu wassalam, berarti dia bukan daripada golongan baginda alaihi wassalatu wassalam. Dalam ayat Quran tuan-tuan, Allah kata pada faman tabi'ani fa innahu minni. Ayat ini diturunkan kepada siapa tuan-tuan? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Azza wa Jalla dalam menghikayatkan benda ni yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS, siapa yang ikut aku fa innahu minni, maka dia daripada golongan aku. Maksudnya apa kata Nabi Ibrahim AS? Barang siapa yang mengikuti aku, mengikuti ajaran yang aku bawa, fa innahu minni, maka dia daripada aku. Apa makna fa innahu minni kata ulama? Iaitu min ahli baitil Ibrahim. Daripada siapa? Daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa? Mereka yang mana? Yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu kata Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, inna bani min ahli. Kata Nuh alaihi salam, sesungguhnya anakku adalah daripada keluargaku. Surah Hud ayat yang ke-45. Apa kata Nabi Nuh tuan-tuan? Inna bani min ahli. Sesungguhnya anak aku adalah daripada keluargaku. Betul lah tuan-tuan. Mana kalau anak tu mana keluarga kita. Tapi Allah jawab apa kepada Nabi Nuh alaihi salam? Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah daripada keluarga engkau. Kata Allah Taala kepada Nabi Nuh, pada anak engkau tu bukan daripada engkau. Sebab apa tuan-tuan? Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia itu beramal bukan dengan amalan salih. Di sini tuan-tuan kita dapat maklum apa tuan-tuan? Keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam, keluarga para anbiya siapa? Mereka yang mengikuti Nabi tersebut. Mereka yang mengikuti Nabi tersebut. Bukan hanya setakat itu saja, malahan dia apa? Dia beramal dengan amalan salih. Inilah tuan-tuan keluarga siapa? Keluarga para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang ini kalau kita buat ni tuan-tuan, maka kita termasuk di kalangan keluarga para Nabi. Justru itu, ikutan menjadikan pengikut seolah-olah satu juzuk daripada orang yang diikuti, meskipun dia orang yang asing. Contoh tuan-tuan, satu orang dia bukan daripada keluarga kita, maksudnya dia orang asing. Tapi bagi para anbiya tidak ada orang asing yang mana mengikuti para nabi. Dia bukan daripada keluarga Rasulullah, dia bukan daripada keluarga para anbiya, tapi dia beriman dengan nabi tersebut, dia melakukan ketaatan kepada nabi tersebut, maka dia itu adalah keluarga nabi tersebut, walaupun tanpa ada ikutan, walaupun tanpa ada ikatan darah sekalipun. Ni Islam dia ajar pada kita. Ahli bait Nabi memang ada. Ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada. Betul kalau kita cerita tentang ahli bait Nabi siapa? Mereka yang berketurunan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Itu dia panggil ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana mereka ni tuan-tuan, daripada Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, tidak layak dapat zakat dan sedekah. Itu hukum dia. Manakala satu orang ni tuan-tuan, dia ni susu galur, nasab keturunan daripada mak dia, daripada ayah dia, daripada tok wan dia, sampai moyang dia naik ke atas, min ahli baitin Nabi, daripada ahli keluarga Nabi, daripada Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, maka dia ni tuan-tuan tak layak dapat zakat, tak layak dapat sedekah.
malah hukumnya haram kalau dia ambil. Itu di sisi mazhab kita Syafi'i. Lagi-lagi yang benar yang ada nama Said dengan Syarifah. Kalau kita di Malaysia ni Said dengan Syarifah, kalau betul susul galuh keturunan dia betul-betul kena tan Nabi daripada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, maka dia ni tuan-tuan dilarang daripada ambil sedekah dan ambil zakat. Tak boleh. Itu larangan sendiri daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Mana dalilnya? Dalil dari Imam Tirmizi. Bila mana Sayyidina Salman ni tuan-tuan antara orang yang beragama dengan agama Majusi. First, dia pertama sekali tuan-tuan, dia agama Majusi. Kemudian dia tertarik dengan agama Ahlul Kitab. Dia asal daripada mana? Daripada Parsi. Kalau Parsi hari ni tuan-tuan kita sebut Iran. Daripada Parsi dia berhijrah ke mana? Dia pergi ke Syam. Di sana dia berjumpa dengan satu orang padri, rahib. Dia memeluk agama Ahlul Kitab. Last sekali tuan-tuan dia mengaji dengan satu orang syekh, satu orang padri dekat satu tempat namanya Amuriyah. So bila mana syekh ni nak meninggal dunia, sama ada Farisi tanya, dia kata, wahai syekh nak mati dah. Lepas syekh mati, saya ni nak berguru dengan siapa? Siapa nak jadi syekh saya? Nak bimbing saya siapa? Kata rahib tersebut, sudah tiba masanya Nabi akhir zaman. Kata padri pun, sudah tiba masanya ada satu Nabi akhir zaman. Kamu pergi cari dia. Kata Sayyidina Salman, nak carinya di mana je wahai syekh? Carilah di tempat yang banyak pokok tamar. Banyak pokok tamar. Yang keduanya, Nabi ini dia ada tanda kenabian di belakang. Dan yang ketiganya, Nabi ini tak makan sedekah dan tak makan zakat. Dia pun cari, tanya-tanya orang. Rupanya diberitakan Nabi akhir zaman tersebut sudah sampai di Madinah, ataupun nama asal Yasrib. Dia pun pergilah ke Madinah, dia tanya dekat orang, akhirnya jumpalah Rasulullah SAW. Bila jumpa Nabi SAW, dia test, dia try. Dia bawa satu dulang makanan yang penuh dengan tamar, bawa ke hadapan Nabi SAW. Kata sama, ya Rasulullah, haza sadaqatul lak, ini adalah sedekah kepada engkau. Apa kata Nabi SAW? Irfa' ya Salman, angkat. Nahnu la nakul sadaqah, kami tak pernah makan harta sedekah. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi kata apa dia? Nahnu la nakul sadaqah, dengan makna apa? Kami ahli bait, aku dan keturunan aku dilarang dari makan harta sedekah dan dilarang daripada makan harta zakat. Di situ kata ulama apa dia? Di situ dalam mata kita Syafi'i, bagi mereka yang keturunan Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim, ataupun susu galuhnya kena kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tak boleh diambil zakat, tak boleh diambil sedekah. Besok tu mai lagi, Salman bawa lagi makanan yang ada dalam tu ada tamar, bekas yang ada dalam tu ada tamar. Kata Salman radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, hadiyatul lak, ini adalah hadiah kepada engkau. Barulah Nabi ambil dan Nabi bedak-bedak pada sahabat. Di situ mata kita Syafi'i menghukumkan ahli bait, mana-mana zuriat keturunan Nabi tak boleh terima zakat dan sedekah. Itu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengizinkan, membenarkan bagi zuriat Nabi mendapat harta zakat dan sedekah. So kalau satu orang, kalau dia perlukan sangat duit, dia min ahli baitin Nabi, dia daripada keluarga Nabi, mana daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, zuriat mereka, dia susah, kita nak keluarkan zakat kepada dia, nak bagi zakat kepada dia, boleh? Boleh, dengan syarat dia berpegang kepada mazhab Hanafi. Boleh.
Tapi kalau dia berpegang dengan mazhab Syafi'i, maka tak boleh dia keluarkan zakat. Sebab larangan keluarga Nabi terima zakat adalah larangan yang jelas. Cuma kenapa mazhab Hanafi dia benarkan? Sebab mazhab benar Hanafi berdalilkan kepada ahli bait Nabi, dia tak boleh terima zakat, dia tak boleh terima sedekah, tapi depa boleh terima pada dipanggil harta ghanimah. Ghanimah dia apa tuan-tuan? Harta perolehan perang. Contoh macam kita perang, harta daripada kerajaan kufar tu kita ambil. 1/5 daripada harta ghanimah tu milik orang Islam, milik siapa? Milik ahli bait Nabi. 1/5. Jadi Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu dia kata apa? Ghanimah dah tak ada. Mana ada perang lah. Kita pun tak perang dengan orang bukan Islam. Kita pun tak perang dengan kafir harbi. Maka boleh terima zakat sebab harta ghanimah dah tak ada. Larangan dulu sebab apa? Larangan dulu sebab ada harta ghanimah. Itu mazhab Hanafi. Betul kalau ada di kalangan kita yang saik dengan syarifah, kalau susah nak terima zakat, nak terima sedekah boleh, dengan syarat apa? Dia bertaklid kepada mazhab Hanafi. Itulah tuan-tuan gunanya ada mazhab. Sebab kita ni tak based on pada mazhab Syafi'i saja. Kadang-kadang ada mazhab-mazhab yang kita ambil mazhab tersebut sebab sukar kita mengamalkan mazhab Syafi'i dalam sesetengah masalah. Dalam bab zakat antaranya. Di sisi mazhab kita Syafi'i, tak Imam Syafi'i sendiri menyuruh keluarkan harta daripada makanan asasi. Kalau kita beras, tuan-tuan kena keluar beras. Tapi kalau zakat fitrah, kita bukan banyak beras, kita banyak duit. Kalau ikutkan tuan-tuan mengikut mazhab kita Syafi'i, tak boleh itu. Tapi kita bertaklid kepada mazhab Hanafi yang membenarkan zakat dikeluarkan dalam bab nuqud, dikeluarkan dalam bentuk duit. Mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau kita kena keluarkan satu sok daripada zakat, satu gantang zakat, ketika mana zakat fitrah yang kita keluar RM7 tu, RM7 tu satu gantang, maka kita kena cari beras dan bagi kepada fakir miskin dengan keadaan beras tu beras tanpa dimasak, bagi macam tu satu gantang bersamaan dengan 2 kilo lebih. Sebab satu cupak bersamaan dengan 636 gram. Satu gantang bersamaan dengan 4 cupak. Bahasa mudahnya 636 gram darab dengan 4. Daripada amount tu tuan-tuan keluarkan berapa kilo, mungkin dalam 3 kilo, ambil 3 kilo lah, cari fakir miskin bagi kat dia. Itu cara mazhab Syafi'i. Tapi oleh kerana ni tuan-tuan, mana nak dapat dah. Kita pun mana dan nak cari fakir miskin, mana dan nak pergi cari beras. Lah beras pun tak ada dah. Jadi kita keluarkan duit. Sebab apa? Keluarkan duit tu lebih relevan. Sebab fakir miskin dia nak duit. Sebab zakat fitrah akan diberikan sebelum raya. Bagi pada dia orang, dia nak beli baju raya, mungkin nak buat persiapan raya, jadi kita bagi duit. Maka dengan duit lebih baik. Itu dia panggil mazhab. Itu mazhab ni tuan-tuan, dia bukan kekang kita ada. Mazhab tidak menjadikan fiqh jadi jumud. Fiqh terbentang luas. Macam kita lah, musim Covid, beramal dengan semayang 12 orang, semayang Jumaat. Beramal dengan semayang Jumaat 40 orang, ngam-ngam 40. Kalau seorang pergi tandas tak dengar khutbah Jumaat, pakai tak sah Jumaat. Tapi kita beramal. Masa Covid dulu kita beramal dengan semayang Jumaat 12 orang. Surah boleh buat Jumaat, pejabat boleh buat Jumaat, kelang-kelang boleh buat Jumaat. Qaul mu'tamad pada Syafi'i mana boleh? Tak boleh ada satu Jumaat, tak boleh ada 2 Jumaat dalam satu qaryah, tak boleh. Kalau contoh masjid ni buat Jumaat, tak boleh surah-surah berdekatan dengan kita buat Jumaat, tak sah. Tapi Covid dulu tuan-tuan, kemungkinan masjid ni buat Jumaat, surah lain buat Jumaat. Mana qaul yang diambil tu tuan-tuan? Qaul daripada mazhab Syafi'i. Sebab apa kena ambil qaul lain? Sebab orang tinggal Jumaat ni dah ramai, dah banyak.
Satu. Yang keduanya, masjid tak boleh nak tampung sebab masa tu kita jarakkan saf. Nak jarakkan saf. Jarakkan saf ni tuan-tuan maknanya dia makan ruang. Bila mana dia makan ruang, kita tak benarkan sembahyang dekat kaki lima. Sembahyang hanya dalam dewan solat yang berkapet. Jadi di kaki lima ni tuan-tuan yang tak ada kapet atau yang bukan masjid tak dibenarkan sembahyang. Jadi berapa ramai boleh masuk? Akhirnya buat surau ada Jumaat. Padahal surau tak boleh buat Jumaat. Betul bagi masalah fiqh. Betul masalah fiqh ni tuan-tuan jangan dijumutkan. Jangan dijumutkan. Berpeganglah dengan mana-mana mazhab yang empat yang muktabar, betul. Betul. Cuma kita di Malaysia kita kepada Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Itulah yang diamalkan di masjid, di surau, hatta elemen kerajaan negeri. Mazhab agama Islam pun beramal dengan mazhab Syafi'i, termasuk fatwa. Fatwa-fatwa kita ahli majlis fatwa kita semua orang Syafi'i. Sebab apa? Sebab itulah yang Allah takdirkan di Malaysia. Kalau tuan pergi Jordan, tempat saya mengaji dulu, mazhab lain. Dia orang lebih kepada mazhab Hanafi. Kita ra'i dah. Pergi Saudi, pergi Mekah, mazhab Hanbali. Pergi mana? Maghribi, Morocco, mazhab Maliki. Pergi India, Pakistan, mazhab Hanafi. Dia ada tempat-tempat dia bermazhab berlainan. Sebab apa tuan-tuan? Peramalan di tempat tersebut. Kita di Malaysia, di pulau Nusantara, Indonesia, Malaysia, Fatani, Thailand, kebanyakan Syafi'i. Dia ada sejarah dia. Begitu juga negara lain. Benarnya tuan-tuan kalau kita tahu benda ni, maksudnya masalah-masalah khilaf, kita akan jadi lapang dada. Ada kadang kita tengok semayang berlainan sikit dengan kita tak boleh tuduh dia macam-macam. Kena tanya dia peramalannya mazhab apa. Macam kita pergi Mekah, ada orang semayang ni tangan kiam macam tu, ada yang tak kiam dia lepas tangan tu. Kita akan tanya dia, kamu ni mazhab apa? Oh, mazhab saya sekian. Okey, tak apa, tak ada masalah. Nama masalah fiqh ni tu, dia masalah apa? Dia masalah khilaf. Hatta dalam mazhab kita Syafi'i pun khilaf banyak. Apa tali kalau empat mazhab yang lain. Sebab saya dah kata tu, bagi ahli bait Nabi alaihi wassalatu wassalam tak boleh terima zakat. Tu keluarga Nabi pada sudut darah. Ada satu lagi keluarga Nabi pada sudut apa? Keimanan. Ni kita lah. Kita hari ni. Kita ni kira ahli bait Nabi lah. Keluarga Rasulullah pada sudut apa? Iman. Selagi mana kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita keluarga Nabi. Beruntung. Bagi mereka yang kufur, keluar daripada Islam, terputuslah hubungan kekeluargaan mereka dengan keluarga Rasulullah. Terputuslah hubungan kekeluargaan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni. Mana dalilnya ni? Apa kata Nabi SAW? Salmanu minna ahlul bait. Salman al-Farisi daripada kami, yakni keluarga rumah kami. Dan sudah termaklum bahawa Salman adalah daripada warga Parsi, yakni Iran. Tetapi dengan sebab ikutannya kepada Nabi SAW, lantas baginda SAW ucapkan sabda tersebut untuk memberi pengajaran. Maka begitulah ikutan mensabitkan perhubungan, dan begitu juga ketiadaan ikutan mensabitkan perpisahan hubungan. Macam mana nak berhubung dengan Nabi SAW? Sabitkanlah ikutan kita dengan Nabi. Kerja buat Nabi kita ikut, sunnah Nabi kita buat, maka itu akan mensabitkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah, maka sabit tetaplah hubungan kita dengan hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana orang hari ni, macam mana dia nak sabitkan hubungan dia dengan orang lain? Macam anak muda kita ni artis, suka sangat artis, suka sangat pelakon, dia suka idola dia. Jadi dia buat apa? Dia ikut idola dia.
Kalau dia suka kepada orang Korea, artis-artis Korea, dia akan berpakaian macam artis tersebut. Dia akan ikut. Kalau dia suka satu orang, apa dia akan buat? Dia akan ikut orang yang dia suka. Macam satu orang pemuda, dia suka dengan artis tertentu, dia akan ikut artis tu. Pakaian, mungkin pada sudut keterampilan diri, makanan pun dia akan makan apa yang artis tu suka makan, dia pun akan makan. Begitu juga orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ikut apa yang Nabi buat. Dia akan ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Daripada situlah tuan-tuan, apa dia akan mensabitkan, menetapkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana artis tadi, macam mana satu orang minat dengan pelakon, minat dengan artis, macam mana dia mensabitkan hubungan dia dengan artis tersebut? Dia akan buat apa yang artis itu buat. Dia akan buat apa yang idola dia buat. Dia akan buat orang yang dia buat tu, dia akan buat sama macam orang yang dia suka. Sebab dia suka. Macam itu juga para pecinta Nabi SAW, sudah pasti mereka akan buat apa yang Rasulullah SAW buat. Rasulullah rajin beristighfar, dia pun rajin beristighfar. Rasulullah sering membaca Al-Quran, dia pun rajin baca Al-Quran. Rasulullah sentiasa bangun malam, dia pun bangun malam. Rasulullah tak pernah miss dalam solat jemaah, dia pun solat jemaah. Sebab apa? Itba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ittiba' yang sempurna. Itulah ikutan yang paling sempurna pada mengikuti sebaik-baik makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil ikutan kepada Nabi. Maka bila mana sabitnya ikutan kita kepada Nabi SAW, maka kita ni tuan-tuan termasuk di kalangan ahli keluarganya Nabi SAW. Habislah. Okey. Bahagialah kita. Ahli keluarga ni tuan-tuan, takkanlah kita nak biarkan ahli keluarga kita. Sebab tu orang yang jadi ahli keluarga Nabi SAW, Nabi akan tolong di akhirat. Nabi tolong. Tak ada dah tuan-tuan, siapa pun di sana tak boleh tolong orang melainkan Nabi SAW. Rasulullah seorang je boleh tolong, yang lain tak boleh tolong. Hatta mak kita, ayah kita alim besar pun, ayah kita al-alim, orang alim, ayah kita ulama, hatta ayah kita wali Allah sekalipun tak boleh tolong. Tak ada pertolongan kepada ahli keluarga di akhirat. Tak ada. Yang ada hanya pertolongan siapa? Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada umat. Itu ada. Lepas tu Nabi SAW mengatakan, inna awlan nas, manusia yang seaula-aula, seutama-utama yang akan mendapat syafaat itu, ini mereka yang banyak selawatnya kepada aku. Ini yang layak dapat syafaat Nabi SAW. Yang lain ada. Nabi SAW syafaat, tu saja yang boleh tolong. Yang lain tak boleh tolong dah. Anak kita pun tak boleh tolong kita. Kita ni amal macam mana banyak sekali pun atas dunia, anak kita tak boleh tolong dia. Baik macam mana kita isteri, kita tak boleh tolong suami kita. Baik macam mana abang, dia tak boleh tolong adik dia. Tak boleh tolong. Siapa pun dekat sana tak dibenarkan untuk tolong kecuali seorang. Siapa dia? Nabi SAW. Ada tak syafaat yang lain? Ada syafaat yang lain. Cuma syafaat yang paling utama, syafaat siapa? Baginda SAW. Inilah tuan-tuan yang kita nak dapat. Masuk kubur ni tuan-tuan, benda pertama yang tengok Nabi SAW. Betul dalam hadis Sahih Bukhari daripada Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia meruatkan satu hadis berkenaan dengan masuk saja anak Adam tu dalam kubur, maksudnya dalam liang lahat, kambui
kita pun berlalu daripada kubur tersebut. Pertama sekali mai apa tuan-tuan? Malaikat. Malaikat tu mai dengan siapa? Malaikat tu datang dengan satu orang laki-laki. Dan malaikat tu tanya kepada kita yang dah mati, man haza rajul? Laki-laki ni siapa? Laki-laki ni tuan-tuan kita tak pernah tengok atas dunia. Laki-laki ni tuan-tuan kita pun tak pernah tengok wajah dia. Tapi kata Nabi SAW, kalau dia ni orang yang beramal dengan sunnah aku, dia ni orang yang beriman denganku, maka dia akan jawab, haza Muhammadun, ini adalah Muhammad Rasulullah. Di situ kata para ulama tuan-tuan, benda pertama yang akan dilihat oleh mereka yang masuk di alam kubur ataupun yang lahatnya siapa? Adalah Nabi SAW. Bukan marabuka dulu, bukan man nabiyuka dulu, bukan. Yang pertama ditanya kepada dia, siapa laki-laki ni? Yang kata Nabi SAW, kalau dia jawab la ana la adri, aku tak tahu, maka malaikat akan memukulnya sehinggalah dia terbenam beberapa lapisan di bawah bumi. Tanya dulu. Kalau dia jawab haza Muhammad, ni adalah Muhammad, maka soalan-soalan yang lain tuan-tuan mudah bagi dia. Untuk bagi mereka yang mencintai Nabi SAW, kematian itu adalah dinanti-nantikan. Sebab dengan kematian itu saja mereka dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum tanya soalan siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kiblat kamu, tanya dulu ni, siapa laki-laki ni? Bagi mereka yang dulu di atas dunia, dia cuba try, dia usaha nak buat macam Nabi buat, dia try benda yang Nabi suka, dia nak buat benda yang Nabi suka. Benda yang Nabi larang, dia try, dia nak jauh daripada benda yang Nabi larang, insya-Allah. Maka dia akan jawab dengan lidah yang fasih, haza Muhammad, ini adalah Muhammad Rasulullah. Dia akan jawab dengan, walaupun dia tak pernah mimpi Nabi, walaupun dia tak pernah tengok Rasulullah SAW, tak pernah tengok sepanjang 70 tahun 80 tahun dia hidup, tak pernah tengok. Tapi kenapa dia boleh jawab dalam kubur nanti? Sebab iman dia. Sebab apa? Iman dan amal soleh dia yang akan jawab. Inilah tuan-tuan, bahagianya orang yang boleh jawab haza Muhammad, ini adalah Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghimpunkan semua kebaikan dalam sebuah rumah atau sebuah keluarga yang baik lagi saleh, dan dia telah menjadikan kunci kebaikan itu pada siapa? Pada yang mengikut Nabi SAW. Dengan makna apa tuan-tuan? Kita orang beriman ni dalam satu rumah. Syekh kata, kita orang beriman ni tuan-tuan dalam satu rumah. Tak kiralah kita ni orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India, asal dia orang beriman, kita berada dalam satu rumah. Dan kunci rumah tu ada pada siapa? Ada pada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita ni tuan-tuan kalau beriman, mana kita ni dah berada dalam rumah Nabi dah. Kita berada dalam satu tempat itu ada para sahabat, tempat itu ada para imam-imam kita yang terdahulu, yang minas salihin, daripada orang soleh. Dan kita ni tuan-tuan berada dalam rumah tersebut. Itu bahasa perumpamaan nak mengatakan kepada orang Islam, orang beriman berada dalam satu rumah. Yang rumah ni tuan-tuan, kuncinya ada pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Maka kata saya, justru itu ikutilah baginda SAW dalam sifat qanaah, yang berpuas hati tak ada apa yang Allah Ta'ala telah rezekikan kepada kamu. Bila kita berada dalam ikutan Nabi, antaranya pada hidup dalam keadaan qanaah. Qanaah ni apa tuan-tuan? Rasa cukup, dia puas hati dah.
apa yang Tuhan bagi kat dia. Manusia ni tuan-tuan, macam mana pun dia takkan rasa cukup. Tu Allah sebut dalam Quran apa dia? Alhaakumut takasur. Alhaakum. Apa makna alhaakum? Kalian telah dicuaikan, kamu telah diralikkan, kamu telah dialpakan. Dengan apa? Dengan at-takasur. At-takasur daripada kalimah kasir. Maksudnya apa? Memperbanyakkan. Maksudnya apa? Kamu telah dilalaikan dengan memperbanyakkan harta benda. Kamu telah dilalaikan dengan memperbanyakkan benda dunia. Ini berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abd, kalau manusia itu dia mempunyai wadiya min zahabin, dia ada dua wadi daripada emas, ia bertari salisahuma, dia akan cari lembah emas yang ketiga, kata Nabi. Kalau satu orang manusia tu, kata Nabi, dia ada dua lembah wadi. Wadi ni apa tu? Lembah tu wadi. Dia ada satu lembah daripada emas. Nabi kata apa? Ya bertari sadisahuma, dia akan cari yang ketiga. Kalau dia ada yang ketiga, dia akan cari yang keempat, dia akan cari yang kelima, keenam. Maksudnya apa? Dia takkan pernah puas hatta yamla'u batnuhu minat turab. Dia akan berhenti cari bila mana perutnya dipenuhi dengan tanah. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia mati baru dia cukup. Itu manusia. Itu manusia. Manusia ni tuan-tuan, dia takkan pernah puas dengan apa yang ada pada dia. Kalau dia dapat RM10, dia akan cari RM100. Kalau dapat RM100, dia akan cari RM1,000. Kalau dapat RM1,000, dia akan cari RM100,000. Yang Nabi kata, kalau dia ada dua lembah daripada emas, dia akan cari nombor 3. Dia akan dapat nombor 3, dia akan cari nombor 4. Dia akan cari nombor 5. Bila dia akan berhenti? Bila mana dia mati. Itu yang Quran kata apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu ni dilalaikan, kata Allah, dengan harta benda kamu, dan kamu tidak akan pernah puas kecuali pada hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu dimasukkan dalam kubur. Maka jalannya tuan-tuan nak elok benda ni apa dia kata Syekh kita? Sifat dengan sifat qanaah, rasa cukup. Bahasa mudahnya tuan-tuan, pada handbrake pada tangan kita. Kalau dah kita kalut tuan-tuan dengan dunia ni, tarik handbrake, tarik, rehat. Kita dah letih dengan keduniaan kita, handbrake ada pada tangan kita, kita tarik. Kadang-kadang tuan-tuan, manusia mencari keduniaan sehingga akan kefarduan kepada Allah pun dia tak buat. Dia tak buat. Cari dunia masalah tuan-tuan, tak ada masalah. Nak cari rezeki ada masalah, tak ada masalah. Tapi macam mana kalau dia cari rezeki dalam keadaan dia tinggalkan kefarduan dia pada Allah? Itu masalah. Itu masalah. Kalau dia kerja ni tuan-tuan, Zuhur dia semayang, Asar dia semayang, Maghrib dia semayang, Isyak dia semayang, Subuh dia semayang, okey, tak apa. Tapi kalau dia kerja ni tuan-tuan, Zuhur pun ke mana, Asar pun dia tinggal, Maghrib apa tak lagi, Isyak apa tak lagi, Subuh lagilah. Orang macam ni tuan-tuan, dia bebek, dia tarik handbrake. Dia tarik handbrake. Sebab apa? Dunia telah melalaikan dia. Betul, jalan Islam bukan kita meninggalkan dunia. Dalam Islam tidak ada tuan-tuan kita kata dunia saya tinggalkan, ada. Sebab kita hidup atas dunia. Tapi macam mana kita jadikan dunia sebagai salah satu kebaikan untuk dapat akhirat itu. Betul, kita tengok sahabat radhiyallahu taala anhu bekerja. Sayyidina Abu Bakar ada bisnes, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf, ini semuanya bisnes. Waktu pagi mana ada? Waktu pagi dekat pasar, berniaga, berurusan, berjual beli. Tapi bila mana waktu Zuhur, masjid. Waktu Asar, masjid.
Waktu maghrib masjid. Sebab dia orang dapat balance. Dia orang dapat balance kena akhirat mereka dengan apa? Dengan keduniaan. Kita pun kena buat macam tu. Ada balance kita. Ada waktu tuan-tuan kita ni beribadat. Ada waktunya tuan-tuan kita ni rest, kita rehat daripada keduniaan, bagi ruang untuk diri kita rehat. Bagi ruang. Kerana masjid pun tak nampak muka dah. Masjid apa tadi kalau semayang? Kalau ada semayang tak apa, walaupun dia tak semayang kat masjid, tapi ada semayang, okey. Tapi berapa ramai tuan-tuan orang yang terkena fitnah keduniaan begitu dahsyat. Tak ada masalah. Apatah lagi yang banyak duit, zakat pun dia tak bayar. Lagilah. Takut duit tu hilang. Ada satu tuan-tuan, ada satu orang. Cerita ni cerita ada satu orang ustaz. Satu orang ni jumpa ustaz ni tanya. Dia pergi package haji. Package haji ni kita tuan-tuan lebih kurang lah ni kat 50,000 lah. Sebab harga makin naik. Masa tu dia pergi haji dengan isteri dia. Pergi haji dengan package 200,000. 100,000 dia, 100,000 isteri dia. Dia tanya pada satu kuasa, ustaz ni urus kata haji. Ustaz, boleh tak saya ambil package mahal ni? Ustaz tu kata, apa masalah? Ambil pergi lah. Dan ada duit, ambil pergi lah. Dia kata 100,000 ni dia pergi sana ni tuan-tuan, dia tak naik bah. Dia ada driver. Dia sewa kereta dekat sana, ada driver main ambil. Hotel pula 5 star. Kemudian masa wukuf pula duduk dekat tempat VVIP tu lebih je lah. Makanan pun makanan sedap, dia cerita semua lah. Mana pergi ni tuan-tuan, pergi Mekah buat haji ni kira senang. Orang ni duduk dalam keadaan panas, orang ni duduk dalam keadaan susah, dia senang. Tu sampai 100,000. Makan pula makanan yang sedap. Tuan-tuan yang pernah pergi haji tahulah makanan haji kat Ukur macam mana. Makanan ala kadar. Tapi dia ni package dia mahal. Memang mahal. Ada driver bawa. Sampai dekat Jeddah tu ada orang main ambil driver. Kemudian nak pergi Madinah pun ada driver pergi hantar. Nak balik pun ada driver pergi ambil. Flight pula bukan ekonomi kelas, business class. Duduk itu. Tanya dekat ustaz, boleh tak saya pergi? Jadi kata ustaz tu, tak apalah, nak ada duit pergi je lah. Cuma nak tanya pasal apa dia ambil package mahal sangat ni? Pasal apa dia ambil package mahal sangat? Ada dia package 40,000 pun ada, 50,000 pun ada, 60,000 pun ada. Pasal apa ambil package mahal sangat sampai 100,000 seorang ni? Kata orang ni, dia kata macam ni, ustaz, saya ni dulu cari dunia, maksudnya kerja ni tak ingat akhirat ni. Kerja sampai saya ni dengan Allah ni jauh. Satu hari tu saya pernah habiskan duit hanya untuk enjoy, maksudnya berhibur. Satu hari saya boleh habis 100,000. Minum arak, perempuan, gambling, judi. Habis ustaz 100,000 sehari. Kita tuan-tuan dapat 100,000 mau tahan 10 tahun. Dia 100,000 tuan-tuan, 24 hours habis. Gambling, arak, perempuan. Di satu hari tu saya tersedar. Banyak salah saya, banyak silap saya dengan Allah, saya taubat. Dan saya janji dengan diri saya pada saya nak pergi haji. Dan saya janji dengan diri saya nak ambil package yang paling mahal sebab saya pernah buat maksiat kepada Allah dengan 100,000. Apa salah kalau saya pergi package haji dalam keadaan 100,000 juga? Saya dengan isteri saya, boleh tak boleh ustaz? Saya tak apa-apa. Dah kaya nak buat macam mana? Pergi. Dia pun pergi. Selamatlah tuan-tuan. Maknanya ada orang ni tuan-tuan, dia ada duit, dia ada kekayaan, dia boleh buat macam-macam dengan duit dia. Kita kena ingat tuan-tuan pada fitnah duit sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Dia tak boleh kata, dia kata kalau saya ni cakap kat pengurusi Tuan Haji, kalau saya ada duit, saya buat ni, saya buat ini, saya bagi. Jangan tuan-tuan, bahaya cakap lagu tu. Tengah tak ada duit tak apa cakap, tapi kalau tengah ada duit, dia main macam-macam.
Yang dia janji dengan Pak Haji, dengan Tuan Haji pengurusi pun dah tak jumpa orang. Sebab apa tuan-tuan? Fitnah. Duit jangan main-main tuan-tuan, duit cukup bayar. Ada orang tuan-tuan gaji 20,000, 30,000, dia tak cukup lagi. Kita tanya apa yang tak cukup, dia kata tak apa, tak tahu, tapi memang tak cukup. Akhirnya apa tuan-tuan, dia buat benda haram. Inilah tuan-tuan sifat qanaah, sifat rasa cukup dengan pemberian Allah. Maka bersifat dia dengan sifat zuhud, mengurangkan cinta berahinya terhadap dunia dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah daripada perkataan dan perbuatan. Inilah mereka yang dikata ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang telah dibuka baginya pintu, yakni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah dalil yang menunjukkan bahawa Allah Taala kasih kepadanya. Firman Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar cintakan akan Allah, ikutilah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah mengasihani kamu. Mana mereka yang duduk atas jalan qanaah, atas jalan zuhud, meninggalkan benda yang haram, meninggalkan benda yang sia-sia, dia sudah berada apa tuan-tuan? Di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah berada di atas landasan baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan seperti mana yang Allah sebut, kalau kamu kata kamu cinta akan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan apabila kamu menuntut kebaikan semuanya, maka hendaklah kamu ucapkan doa, Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fi aqwalin wal af'alin. Ini doa yang tuan-tuan elok kita amalkan. Apa doa ni? Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ya Allah, aku memohon kepadamu supaya mengikut Rasulmu sallallahu alaihi wasallam fi aqwalin wa af'alin, pada setiap daripada percakapan dan perbuatan. Ini doa ni tuan-tuan kita boleh amalkan. Apa kata Syekh? Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwalin wal af'alin. Doa ni tuan-tuan bolehlah kita doa amalkan dalam sembahyang kita, dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapatlah kita berada dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna apa? Dengan makna melakukan setiap benda yang Nabi suruh, tinggalkan benda yang Nabi larang. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sama nanti, itu halangan untuk sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk ni tuan-tuan cerita apa ni? Apa dia halangan? Halangan satu orang dia nak sampai pada Allah, dia ada halangan dia. Paling tidak Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin dia datangkan 4 halangan. Yang pertamanya dunia. Dunia ni tuan-tuan halangan satu orang nak kepada Allah. Yang keduanya makhluk. Yang ketiganya syaitan. Yang keempatnya adalah hawa nafsu. Ini 4 benda ni tuan-tuan halangan. Satu orang nak berjalan kepada Allah, ni lah 4 halangan, tak ada lain lah. Dunia, makhluk, syaitan, yang keempatnya adalah hawa nafsu. Kalau tuan-tuan baca dalam Minhajul Abidin, ikut dekat masjid ni ada kuliah Minhajul Abidin. Inilah tuan-tuan 4 halangan kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, halangan satu orang nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan insya-Allah pada Jumaat minggu keempat insya-Allah, halangan untuk sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.